10.4 Kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Dari aspek politik, kesan kemerdekaan dapat dilihat pada peringkat negara dan juga antarabangsa. Bagi peringkat negara, terdapat 4 kesan kemerdekaan. Yang pertama, pengamalan sistem raja berperlembagaan. Setelah kemerdekaan, negara kita mengamalkan konsep raja berperlembagaan yang di-Pertuan Agong menjadi ketua utama negara dengan bidang kuasa tertentu. Seterusnya ialah demokrasi berparlimen. Dalam amalan sistem demokrasi berparlimen, rakyat mempunyai kuasa memilih kerajaan dan pemerintah melalui pilihan raya. Kepentingan pilihan raya ialah memberi rakyat hak bersuara dan untuk memilih wakil yang akan menentukan hala tuju masa depan. Pengumbalan undang-undang. Bagi peringkat persekutuan, parlimen yang berkuasa mengumbal undang-undang, manakala peringkat negeri pula Dewan Undangan Negeri yang berkuasa. Kesan yang ketiga ialah pentadbiran negara. Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Beliau mengekalkan ahli kabinet yang ada dan melantik Datuk Abdul Razak Husin sebagai Timbalan Perdana Menteri. Buat kali pertama dalam sejarah, Persekutuan Tanah Melayu mempunyai seorang menteri luar sebagai tanda kebebasan negeri. Jawatan ini disandang oleh Tunku Abdul Rahman. Kesan kemerdekaan terhadap negara kita yang terakhir ialah cabaran kerajaan bersekutuan. Cabaran kerajaan bersekutuan bertujuan untuk menggantikan pegawai Eropah dengan rakyat tempatan khususnya dalam bidang profesional, pendidikan tinggi, keselamatan dan pertahanan. Bagi peringkat antarabangsa pula terdapat 6 kesan kemerdekaan. Antaranya ialah dasar luar. Pada tahun 1957, kumpulan pertama pegawai dihantar ke Britain untuk mendapat latihan. Tan Sri Muhammad Ghazali Shafie dan Dr. Ismail Abdul Rahman merupakan tokoh yang berperanan penting yang pernah dilantik menjadi menteri luar. Negara kita juga menjalinkan hubungan dengan negara luar seperti Indonesia, India, Australia, New Zealand, Mesir dan Jepun. Kesan seterusnya ialah menganggotai Commonwealth. Pertubuhan Commonwealth bermanfaat untuk merapatkan hubungan sosial ekonomi dengan negara lain. Selain itu, pertahanan negara juga merupakan kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Keadaan negara yang belum mempunyai kekuatan pertahanan menyebabkan negara memerlukan bantuan Britain ketika itu dengan memeterai perjanjian pertahanan yang dinamakan Anglo-Malayan Defence Agreement atau dikenali sebagai AMDA pada tahun 1957. Kesan yang keempat ialah penyertaan dalam blok sterling. Penyertaan ini bermaksud negara menggunakan pound sterling dalam urusan perdagangan antarabangsa. Penyertaan Persekutuan Tanah Melayu yang mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh dalam sistem keutamaan tarif Commonwealth. Commonwealth Preferential Tariff System turut memperkukuh kedudukan ekonomi. Kesan kemerdekaan yang kelima ialah diiktiraf Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau dikenali sebagai PBB. Negara kita diterima menjadi ahli PBB dalam persidangan pada 17 September 1957. Bendera negara kita dikibarkan dalam satu upacara rasmi di Ibu Pejabat PBB di New York pada 15 Oktober 1957. Kesan kemerdekaan yang terakhir bagi peringkat antarabangsa ialah pengaman PBB. Pemilihan ini menggambarkan kepercayaan dan pengiktirafan tertinggi PBB kepada sebuah negara baharu untuk bersama-sama terlibat dalam pengurusan konflik antarabangsa.